Boleh terus share, terus berkongsi. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bertanya dengan Nana bersama dengan Bonda. Kejap je lagi. Hai. Ni dia. Nur Zarifah kata, first kenal Nana dengan lagu pertama Nana, Cinta Hanya Sandaran. Hafal lagi lirik sampai sekarang. Video klip ada lilin kan? Ada lilin. Ada rumah buat daripada mancis. Ada kerusi dua tu. Nampak tak? Pakcik ingat. Macam mana tahu ni? Kita peminat lah katakan. Alhamdulillah. Okey Nana. Pagi ni seperti biasa kita akan mulakan dulu dengan hadis. InsyaAllah hadis pilihan kita adalah surat 251 nombor 12. Okay, insyaAllah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin tidak pernah kenyang daripada kebaikan yang ilmu. Dia sentiasa belajar dengan mendengar pengajaran ilmu sehinggalah maut datang menemuinya dan dia masuk ke dalam syurga. Riwayat Tirmizi. Masya Allah, maksudnya siapa yang cintakan ilmu, duk cari ilmu tanpa henti dan dia mengamalkannya, insya-Allah dia masuk ke dalam syurga. Ini adalah daripada sabda Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang sebenarnya tidak akan pernah kenyang daripada kebaikan ilmu. Betul. Maksudnya kalau orang yang suka akan ilmu ni, dia tak pernah ada rasa bosan. Macam boring lah dengar 7am. Tak ada lagi lah, insyaAllah. Kalau orang yang mukmin betul-betul suka pada ilmu, dia akan terus belajar dan belajar. Jadi kami ucapkan tahniah kepada semua yang bersama kita pagi ni. Mudah-mudahan kita jadikan ni sebagai majlis ilmu. Allah rahmati kita, Allah kasih pada kita, Allah kesian kat kita, Allah ampunkan dosa kita dengan asbab kita ikhlas cari ilmu. Allah berilah kita peluang masuk ke syurga tanpa hisap, ke syurga Firdaus, insya-Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, masya-Allah, saya finally kita jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih Tali, terima kasih. Maaf boleh lambat sikit. Tak apa. Okey. Ruzaini tanya, Nana selalu dengar 7am je, dia dengar. Kita tahu dia ada. Baik. Dan Nana, hari ni Nana, kita tahu bahawasanya kita nak beri fokus kepada bahagia seadanya. Kalau kita cerita pasal tahap bahagia kan Nana, ada macam-macam bentuk bahagia kan. Betul. Ada orang bahagia dengan barang-barang yang dimiliki, ada orang bahagia dengan orang-orang yang di sekeliling dia. Ada orang mengukur bahagia dia, kalau saya ada ni saya bahagia. Kalau saya rasa kurang bahagia kalau saya tak ada ini. Jadi berbeza-bezalah. Itu hak peribadi, hak semua orang. Dia ada berbahagia. Cuma ada setengah orang dia punya tema adalah saya bahagia kalau. Dan kali ni kita nak belajar padam perkataan kalau, kita ganti bahagia seadanya. Faham. Jadi hari ni kita nak mulakan dulu dengan tetamu kita iaitu Nana. Kita nak fahamkan apakah pengertian bahagia Nana, sebab Nana kita kan hidup berevolusi, maksudnya daripada zaman mula-mula sampai sekarang dengan pengalaman, dengan dugaan, dengan cabaran, dengan macam-macam dugaan dan sebagainya. Adakah carta bahagia Nana berubah-ubah ikut semasa, ataupun bahagia Nana tu tetap sama seadanya seperti dahulu? Mana satu situasi Nana? Okey. Alhamdulillah, sebenarnya kalau ikutkan Nana punya kebahagiaan tu, sekarang ni Nana bersyukur dengan segala apa yang Allah Ta'ala dah bagi pada Nana. Alhamdulillah. Dan kalau ikutkan Nana punya carta kebahagiaan tu dari dulu sampai sekarang, of course lah dia berubah seiring mengikut katanya masa lah kan. Baik. Sebab dulu memang pelbagai dugaan yang Nana dapat, tapi masa tu kita muda. So bila kita dah semakin berusia, Alhamdulillah, so kita dah dapat pengalaman-pengalaman, dan pengalaman tu mendewasakan Nana. Jadi kebahagiaan itu Nana rasa sekarang ni Nana lebih, kata orang tu, lebih bahagia. Tapi sebenarnya yang dulu tu yang membuatkan Nana bahagia sekarang, macam tu. Apa saja pengalaman dulu yang mengajar Nana tu, kalau Nana tak mencari, kata orang tu, mencari ilmu, nak bagi diri Nana macam tak stres ke apa ke kan. So
Nana tak dapat dia punya hasil dia sekarang. Maksudnya macam tu lah. So dalam proses pembelajaran lah. So alhamdulillah Nana bahagia sekarang dan Nana bila dengar banyak juga ceramah-ceramah daripada bonda kan, so buatkan Nana lebih tenang and lebih appreciate life Nana sekarang, dan Nana tak membandingkan kebahagiaan Nana dengan orang lain. Dan yang paling best sekali bonda pernah cakap dengan Nana, jangan terkesan dengan manusia punya kata-kata yang negatif pada kita lah. Macam Masya Allah, betul tu, tepat sekali Nana. Dan bonda itu perkongsian ringkas, bukan dimah dia. Sebenarnya kita lagi surprise. Okay, baik. Wow, surprise. Jadi, macam Nana ni menjadi Allah izinkan Nana, orang kena, satu Malaysia kenal Nana. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kalau saya duduk kan, saya selalu dululah kalau 3-4 tahun yang lalu ni saya pernah cakap dengan Fizo, bro, aku rasa mesti ada sebab Allah menjadikan kau popular, kau ada ilmu macam ni, mesti ada sebab. Cuba kau tengok apa sebab dia. Macam Nana ada banyak followers. Kalau dulu kita tahu Nana dengan lagu Bola-Bola Api, Cinta bukan sekadar sandaran dan sebagainya. Tapi hari ni kalau you guys nak tahu semua, Nana ada buat beberapa, saya rasa Masya Allah Nana, ini paging kubur. Saya cakap dalam hati kita, ya Allah, Nana dah ada paging kubur. Boleh tahu tak, Nana ni untuk semua yang sedang live, saya rasa ramai dah tahu, tapi saya suka nak kongsikan. Nana ada buat beberapa klip selawat, zikir, banyak sangat. Masya Allah, saya rasa Nana, saya cakap dalam hati kita, ya Allah, Nana dah ada paging kubur. Maksudnya kalau Nana tutup mata hari ni, orang play lagu ni, Nana, ya Allah, kita sedang ibarat menuai dan sedang petik buah je lah hasilnya kan. Jadi Nana, transformasi tu berubah. Dan macam mana Nana rasa ini adalah sebagai satu rezeki untuk Nana terus kekal bahagia bila membawa orang dekat pada Allah, bukan pada diri Nana? Transformasi diri Nana lah. Ya. Okay, sebenarnya Nana dalam industri ni dah lebih kurang 22 tahun. Betul. Okay, jadi alhamdulillah Nana ni dah macam Allah izinkan melalui pelbagai zaman lah. Ada zaman Nana pernah naik dulu, masa zaman muda dulu, masa lagu paling comel Bola-Bola Api tu. So Nana pernah naik, tapi waktu tu Nana budak lagi lah. Masa tu umur Nana 15 tahun, 16 tahun kan. Jadi bila Nana masa muda-muda dulu, Nana agak budak-budak kan. So tak appreciate sangat lah apa yang Nana dapat masa tu kan. Masa tu kira alhamdulillah budak sekolah yang dah famous masa tu. Umur 15 tahun dah famous. So Nana macam tak boleh nak adapt benda tu. Macam tu dululah. Lepas tu Allah bagi lagi populariti Nana pada selepas Nana lepas sekolah, Nana buat lagu paling comel, Memori Berkasih. So Allah bagi lagi rezeki pada Nana, lagu tu popular, lagu tu hits, dan album tu terjual lebih daripada ratus-ratus ribu unit, alhamdulillah. Dan yang paling bestnya dia sampai ke Indonesia. So rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada Nana dulu tu, masa tu dalam keadaan Nana macam tak appreciate lah sebab kita muda lagi. And kemudian bila Nana dah berumah tangga, so Nana dah tinggalkan industri ni macam lebih kurang lama jugalah. Adalah 5-6 tahun jugalah. Dia still nyanyi tapi tak aktif macam dulu. So dalam Nana punya pencarian kebahagiaan Nana tersendiri tu, macam-macam kesukaran juga yang Nana lalui. Nana pernah kena, biasalah dugaan kena reject apa semua tu, biasalah kan, masing-masing pun ada dia punya dugaan dia tersendiri. And then Nana cuba buat lagu, tak jadi. And then tahun 2015 Nana join pertandingan Gegar Vaganza tu, dan itu menjadi titik permulaan Nana untuk melonjak semula dan macam peluang kedua yang Allah bagi. Sebab Nana selama ni Nana dah macam mensia-siakan juga. Mungkin Nana, yelah masa tu Nana masih belum, kata orang tu,
belum berhijab dan sebagainya. So sedikit demi sedikit Nana belajar setiap tahun, perbaiki diri, perbaiki solat Nana, masuk belajar ilmu agama, masuk kelas usrah. And then bila dapat peluang kali kedua Allah bagi dalam Gegabah Ganza tu, sebenarnya Nana tak sangka sebenarnya. Nana sangat-sangat tak sangka. Sebenarnya Nana join tu pun sebenarnya untuk mencari kelangsungan hidup Nana, untuk teruskan hidup Nana, untuk sebab rezeki Nana dalam bidang industri nyanyian ni, so untuk Nana cari rezeki. Tapi Allah bagi tu macam Masya Allah banyak. I mean macam Nana tak pernah terfikir yang Nana comeback tu dia jadi lebih daripada sebelum ni. So Alhamdulillah masa tu Nana dapat peluang berlakon, nyanyi, banyak show apa semua, dan peminat pun makin banyak dan follower pun makin banyak, dan Alhamdulillah peminat-peminat pun macam sayang Nana, panggil Nana mother dan sebagainya. And then daripada situlah Nana mula berfikir macam okay, apa yang aku dapat ni semuanya rezeki Allah Ta'ala bagi, daripada bila kita bersabar dengan apa yang dugaan-dugaan kita sebelum ni, and then Allah bagi kita rezeki Alhamdulillah banyak. Dan Nana terfikir apa yang Nana nak buat untuk memberikan manfaat kepada fan Nana yang begitu setia dengan Nana daripada zaman Nana remaja dulu sampai sekarang. So Alhamdulillah Allah bagi Nana follower yang banyak, Alhamdulillah, peminat yang banyak, Alhamdulillah. Mungkin ada sebab untuk Nana bagi something dekat diorang. That's why lah Nana memang banyak sangat lagu-lagu yang Nana nak nyanyi. Sebenarnya Nana nak nyanyi lagu-lagu yang kerohanian, dan Nana keluar dengan album Zikir dulu dengan siapa? Hafiz Hamidun. Album Anakku Sayang tu, semua tu lagu-lagu lullaby untuk anak lah. So ada lagu solawat dan macam-macam lagi. And then tahun ni Nana keluar lagi sekali lagu Hasbi Rabbi bersama dengan Ustaz Syarizan. Sebab bagi Nana pun nak juga saham akhirat Nana. Jadi that's why lah Nana, sebenarnya Nana pun dalam proses untuk perbaiki diri Nana juga. So insyaAllah kalau ada yang terkesan dengan lagu Nana tu, Nana dah cukup happy dah. Terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh dengarlah selalu lagu-lagu selawat Nana, zikir Nana. Macam itulah cerita dia. Masya Allah. Ni ramai panggil mother, hi mother kan? Hai, hello. Ryan apa khabar? Alhamdulillah sihat dia. Dia sekolah menengah dah? Dah ya, dia form 1. Form 1 kan? 13 tahun. Syukur Alhamdulillah sekarang sekolah kat rumah lah. Baik, Nana. Semestinya kalau orang yang berada di macam ni, kalau kita pokok, jadi pokok, siapa yang berada di atas puncak paling tinggi, kita paling mudah nampak dia, dan kalau jatuh, dia akan ada momentum ataupun jatuhan dia sangat kuat lah, sebab dia daripada tempat yang tinggi dia akan jatuh tempat yang kuat. Macam Nana, maksud saya bila berada di tempat yang tinggi, maksud diperhatikan orang, gerak geri, tindak tanduk, walaupun ramai orang suka kat kita, orang support kita, ada juga orang-orang yang kurang selesa. Betul. Macam mana Nana nak pastikan bahagia yang Nana ada ni? Ada setengah orang tak selesa dengan Nana, baling batu, baling kayu kat Nana. Macam mana Nana nak jaga kebahagiaan Nana yang seada ni daripada orang baling dan merosakkan kebahagiaan Nana? Apa yang Nana buat? Adakah Nana macam ada time off, ataupun Nana ada circle of friends, ataupun Nana ada aktiviti macam kalau tengah orang kacau ganggu tu, Nana ada aktiviti Nana tertentu? Okay. Kalau macam Nana ni orang yang biasalah manusia kan, dia of course lah akan terkesan juga kadang-kadang dengan apa yang orang cakap kan. Kadang orang apa benda ke ni, aku tak buat apa-apa pun kena juga, macam tu lah kan, kita rasa macam tu. Tapi Nana suka macam okay, sekejap je macam Nana baca, rasa sakit sekejap, lepas tu macam entahlah, malah lah fikir. Itu Nana.
Sebab Nana tak suka bebankan kepala otak Nana. Nana streskan benda yang Nana tak payah nak fikir. Sebab otak kita kan macam tak adalah mampu untuk fikir lebih sangat kan. Nanti dia akan stres kan. Jadi Nana ambil pendekatan orang mengata Nana kalau benda tu positif, Nana akan terima. Mungkin juga adalah tu yang dia cakap mungkin betul lah. Aku ni nyanyi macam ni, okey, betul kan. Tapi kalau yang benda-benda yang negatif tu, Nana kalau boleh Nana tak baca sangat lah. Nana macam mana Nana nak kekalkan bahagia Nana tu, macam yang pun dia cakap lah, jangan terkesan dengan manusia. So bila Nana rasa down tu, Nana akan cari klip-klip ceramah-ceramah dekat YouTube ke, dekat Instagram ke apa ke. Nana cari berkaitan dengan tajuk tu. Nana macam stresnya. Okay, so carilah ceramah-ceramah yang ada kena-mengena dengan Nana punya situasi tu. So dia akan tenang. So daripada Nana cerita dekat orang, cerita dekat media sosial ke apa ke, benda tu macam tak bagi ketenangan pada Nana lah. Senang cerita, kita apa-apa pun kita tahu Allah ada. So kita cari Allah dalam keadaan susah senang kita lah. Macam tu lah. Masya-Allah. Nana, ada request. Nana belanjalah selawat satu. Boleh. Nak yang mana? Ikut Nana lah. Nana nak tergerak hati nak share yang mana hari ni. Hari ni kita nak selawat yang mana yang kawan-kawan boleh ikut sama-sama. Okay, lagu bukan lagu lah, dia selawat lah. Selawat Salam Ya Rasulullah. Lagu ni ada dalam Nana punya album Hasbi Rabbi. Okay. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Masya-Allah. Alhamdulillah, syukur rezeki. Jadi guys semua boleh dapatkan selawat Mother di YouTube, Siti Nurdiana. Betul? And SND tu Siti Nurdiana punya production Betul. SND bagus. Nanti kalau saya nak buat lagu boleh ke Siti Nurdiana? Teringin saya nak buat lagu. Boleh sangat. Tak payahlah lagu birthday pun nyanyi tak, kadang-kadang lari tempo. Nana lupakan je lah. Jadi Nana terima kasih banyak. Lari tempo tu trend. Trend Oh bagus lah. Aku adalah penyanyi pertama yang lari tempo. So I can go at my key at any time. Bonda saya Nana, bonda sangat suka menyanyi. Masya Allah. Yes. Betul. Tapi nyanyi dengan uncle je lah. Husband and wife kat rumah. Kita tahu kadang-kadang pun dia nyanyi kan. Nyanyi, uncle main, hantar kat talik bunga. Wow. Best Masya Allah. Untung dapat dengar suara bonda. Nanti syukur Alhamdulillah. Dia akan private dengan Nana. Kita karaoke dengan Nana ke my music. Boleh. Bonda, Nana ada production house, ada recording tempat recording apa semua ada kan? Bukan, Nana macam talent management lah untuk career Nana sendiri lah macam tu. Bagus. Bagus. Syukurlah. Alhamdulillah. Baik Nana, thank you